Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam minta IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan kedua iaitu persembahan kumpulan bagi kursus BMMB 3193 iaitu pengantar kesusasteraan Melayu yang diberikan tajuk kesantunan berbahasa. Sebelum kami pergi dengan lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu kerana kata orang tak kenal maka tak cinta, betul kan? Jadi saya Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri merupakan ketua kumpulan bagi ahli kumpulan ini bersama-sama dengan 4 orang rakan saya yang lain, iaitu yang pertama Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti, yang kedua ialah Nur Izzah binti Abdul Halim, yang ketiga ialah Nur Arifah binti Muhammad Zawawi dan yang keempat ialah Nur Asma Arifah binti Muhammad Mawardi. Sebelum kita mendalami dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan berkaitan dengan puisi tradisional ini. Puisi tradisional ini didefinisikan sebagai puisi tradisional merujuk kepada susunan perkataan dalam bentuk karangan berangkap atau suatu bentuk pengucapan dalam susunan yang istimewa berbanding dengan pengucapan biasa seperti yang digunakan dalam pertuturan sehari-hari serta bahasa yang mementingkan kebenaran daya intelektual dan logika. Bentuk, pemikiran dan fungsi Melayu tradisional masih dikekalkan oleh masyarakat seperti keadaan tradisionalnya. Puisi tradisional juga dikenali sebagai puisi lisan yang berkembang dalam kesenian rakyat. Setengah bentuk puisi tradisional seperti mantra dan terombah mengandungi unsur ritual dan bersifat magis. Seterusnya, di sini saya akan sertakan beberapa ciri bagi puisi tradisional ini. Yang pertama, cirinya ialah memperlihatkan penggunaan bahasa yang lebih baik, ekspresif, kental, mengandungi nilai keindahan serta menimbulkan rangsangan dan kesan kepada pengalaman dan perasaan. Yang kedua, mempunyai bentuk tertentu berkerat-kerat atau berturutan dalam baris yang sejajar. Yang ketiga, ungkapan kata dan bahasa dipengaruhi unsur muzik, lagu, intonasi, kadensa, rentak, irama dan keharmonian bunyi. Seterusnya, baris, rima dan irama disusun membentuk pola atau ikatan tertentu yang dipengaruhi jumlah baris, jumlah perkataan, keseimbangan bunyi dan panjang pendek satu perkataan itu. Yang kelima, wujud pembahagian unit dalam menyatakan idea, misalnya 2 baris serangkap atau beberapa baris seuntai. Seterusnya, ciri-ciri yang lain ialah bersifat lisan, diwarisi dan disebarkan melalui tradisi lisan dengan fungsi kolektif kehidupan masyarakat tradisional. Terusnya, ciri yang ketujuh ialah binaannya terikat oleh aturan tertentu yang memberikan bentuk dan strukturnya. Yang ke-8 ialah digunakan dalam kehidupan seharian masyarakat sebagai pengajaran, hiburan, keramaian, ritual, keagamaan dan sebagainya. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa puisi tradisional ini digunakan untuk menjadi hiburan dan dalam masa yang sama juga dia ingin menyampaikan sesuatu pengajaran kepada anak muda ataupun orang lain dan kebiasaannya dia menggunakan bahasa kiasan kerana ia mempunyai maksud yang tersirat. Dan ciri yang terakhir ialah ada puisi yang dianggap suci dan berhubung rapat dengan sistem kepercayaan dan adat istiadat, misalnya adat pepatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kaki mengerak langkah memulakan bicara, eloklah jika saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti dari unit Bahasa Melayu 5. Baiklah, pada hari ini saya akan mempersembahkan satu puisi tradisional iaitu syair yang bertajuk Syair Cinta Bahasa Melayu karya Roslan Makdun menggunakan irama batu belah dan kemudian memperincikan pemikiran yang terdapat dalam syair ini. Terimalah. Bahasa Melayu sangatlah indah, seluruh dunia berlaku sudah. Usahlah kita ragu dan gundah, gunakan ia sebagai wadah. Usah disanjung bahasa orang, bahasa kita tiada yang kurang.
cantik molek dalam mengarang dari dahulu hingga sekarang. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebentar tadi kita baru sahaja mendengar sebuah syair yang didendangkan oleh saya sendiri yang bertajuk Syair Cinta Bahasa Melayu karya Roslan Makdun menggunakan irama batu belah. Sekarang saya akan merumuskan apa sebenarnya pemikiran yang terkandung di dalam syair ini. Baiklah, berdasarkan analisis yang telah dijalankan berkaitan syair Cintai Bahasa Melayu ini, didapati bahawa syair ini berkonsepkan tentang perjuangan, di mana syair ini mengisahkan tentang perjuangan seorang anak jati Melayu untuk mengembalikan warisan bahasa Melayu. Hal ini kerana dia mula sedar bahawa generasi muda pada hari ini semakin melupakan warisan bahasa Melayu di dalam diri. Jadi dia bertekad untuk menjadikan bahasa Melayu dipandang tinggi dengan kesantunan dan warisan yang dimiliki. Seterusnya, saya akan mengemukakan huraian tentang pemikiran yang terdapat dalam syair Cintai Bahasa Melayu ini. Baiklah, sebenarnya merujuk kepada rangkap pertama, nilai yang dipaparkan oleh penyair ialah nilai tanggungjawab. Sebagai contoh, dalam rangkap pertama, penyair menyedari bahawa generasi baru kian melupakan, malah malu dengan warisan Melayu. Jadi penyair bertanggungjawab untuk menyedarkan kembali bahawa warisan Melayu merupakan warisan unik dan gah di seluruh dunia pada suatu masa dahulu yang perlu dikekalkan. Hal ini jelas menggambarkan sikap manifestasi kesantunan Melayu yang sentiasa bertanggungjawab untuk mewarisi identiti kesantunan bahasa Melayu. Manakala merujuk kepada rangkap kedua, nilai yang dipaparkan oleh penyair ialah nilai patriotisme. Sebagai contoh, dalam rangkap kedua, penyair menginginkan agar Melayu terus dipandang tinggi. Dalam syair ini juga, penyair cuba membangkitkan semangat cinta akan bahasa tanah air dengan meyakinkan bahawa bahasa Melayu tiada yang kurang baik dalam lisan maupun dalam tulisan. Hal ini jelas menggambarkan manifestasi sikap kesantunan Melayu yang ditonjolkan dalam syair ini. Kalau mengair di lubuk dangkal, dapat ikan penuh seraga. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Pohon beringin, daunnya hijau, pucuk petola diselak-selak. Hati ingin hendak ke pulau, biduk ada pengayuh tidak. Jika dilurut padi masak, jatuh ke tanah, berderai-derai. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tiga-tiga rangkap pantun itu tadi menyentuh perihal pentingnya melengkapkan diri dalam menjalani kehidupan. Seseorang itu haruslah menyediakan minda dan jiwa untuk menghadapi pelbagai cabaran. Pantun pertama memberi peringatan bahawa kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Objek kail panjang sejengkal ditafsirkan sebagai penanda kepada sesuatu kekurangan. Di sini terkandung nasihat supaya mengukur keupayaan sendiri di dalam membuat sesuatu pekerjaan. Pantun ini juga mencabar seseorang untuk menggandakan usahanya untuk mencari kejayaan. Kata pantun, mengail di lubuk dangkal, mendapat ikan penuh seraga. Ikan itu mungkin cukup untuk dimakan sekeluarga, tetapi jika berani ke tengah lautan, di sana menunggu hasil tangkapan yang lebih lumayan untuk ke tengah lautan. Tentulah memerlukan alat yang lebih canggih, tidak hanya kail yang panjang sejengkal. Maksud rangkap kedua pula ialah oleh kerana hidup diumpamakan seperti satu pelayaran, maka perahu dan pendayung adalah peralatan dan kelengkapan yang diperlukan untuk berlayar menempuh hidup. Seorang yang tidak memiliki kedua-duanya, iaitu perahu dan dayung, akan berada di dalam kekurangan, seperti yang digambarkan oleh baris pantun, biduk ada pengayuh tidak. Setiap orang mempunyai cita-cita dan impian sendiri. Hal ini dibayangkan pada baris hati ingin melihat pulau. Namun begitu, sebarang hasrat hanya dapat dicapai dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan kelengkapan yang mencukupi. Kelengkapan ini termasuklah ilmu pengetahuan dan kemampuan fizikal dan mental. Biduk juga
merupakan tanda yang penting dalam pantun yang bertemakan perjalanan. Biduk atau perahu yang dimiliki adalah penanda kepada ikhtiar manusia untuk sampai ke pulau yang diumpamakan sebagai cita-cita. Seperti mana seseorang memerlukan biduk dan pengayuh, maka begitulah juga persiapan yang diperlukan oleh minda dan jiwa di dalam menempuh kehidupan. Perahu yang selamat sampai ke destinasi adalah simbol sebuah kehidupan yang berjaya di dunia dan akhirat. Sementara perahu yang tenggelam di lautan membawa makna tersirat sebuah kehidupan yang telah musnah. Orang-orang yang selamat sampai ke pulau merupakan orang-orang yang terpilih untuk menerima rahmat Allah. Maksud rangkap pantun yang ketiga ialah pantun di atas mengingatkan setiap orang. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih, hormat menghormat, bukan santap hendakkan kenyang, santap santun dengan aturan. Nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjat sopan siuman, sampai ke mulut mamah perlahan, tanda tidak gelojoh makan. Selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama, berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga, sudah keempatnya basuh tangan, kelima halwa juadah, keenam mengiring buah-buahan, ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan sirih, kelat satu kerengkungan, seri naik ke peroman. Itulah santap beradat kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Pada rangkap pertama, pengarang menjelaskan bahawa santap beradat merupakan istiadat santap raja di majlis kebesaran. Santap tersebut bertujuan untuk meraihkan dan menghormati tetamu. Majlis santapan ini bukanlah sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi merupakan majlis santapan yang mengajar si penjamu selera agar makan secara sopan dan mengikut tata cara yang tepat. Berdasarkan rangkap kedua, pengarang menjelaskan bahawa berdasarkan tata cara dan ketertiban sewaktu makan, nasi hendaklah disuap menggunakan tangan kanan, manakala lauk perlulah diangkat secara sopan. Ketika nasi sampai ke mulut, hendaklah dikunyah dengan perlahan-lahan sebagai tanda tertib dan tidak gelojoh sewaktu makan. Setelah selesai makan nasi, barulah diambil seteguk air minuman sebagai isyarat hormat dan beradab sopan ketika berada dalam majlis santapan itu. Pada rangkap ketiga, pengarang memberi ingatan iaitu dalam aturan dan cara-cara makan dan minum, suapan nasi hendaklah bermula daripada suapan pertama hingga ketiga sahaja. Selepas itu, si penjamu selera perlu membasuh tangan sebelum diikuti dengan menjamu juadah halwa dan memakan buah-buahan. Pada rangkap keempat, pengarang memberi ingatan cara-cara makan dan minum yang berikutnya ialah ketujuhnya. Orang yang menjamu selera perlu berkumur-kumur untuk membersihkan mulut dan diakhiri dengan memakan sirih. Air sirih kelat yang masuk ke kerongkong si penjamu selera akan menambahkan seri pada wajah mereka. Akhir sekali, pada rangkap kelima, pengarang menjelaskan bahawa adab dan tata cara makan secara beradat dalam sesuatu majlis telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli kumpulan saya. Jadi, kesimpulannya, jelaslah bahawa puisi Melayu memberi banyak kebaikan dan kepentingan kepada diri kita mahupun dalam kalangan masyarakat.
Puisi dalam bahasa larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian, tetapi juga menjangkau alam mistik yang berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat, pembinaan sahsiah, pengajaran agama, pengajaran ilmu, pertahanan, hiburan dan kepercayaan. Oleh itu, dalam usaha memartabatkan puisi Melayu, banyak pihak yang terlibat bagi menjaga kedudukan dan kedaulatan bahasa Melayu. Jadi, mari kita lihat peranan tersebut. Terdapat 3 pihak yang memainkan peranan dalam memartabatkan puisi Melayu. Antaranya, peranan ibu bapa, peranan media massa dan peranan kerajaan. Peranan yang pertama iaitu peranan ibu bapa. Kita semua tahu bahawa ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dengan kita. Mereka juga memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian kita. Hal ini demikian kerana mereka adalah individu yang menjaga dan mendidik kita dari kecil sehingga kita dewasa. Baik. Ibu bapa boleh menerapkan penggunaan puisi Melayu dalam perbualan seharian mereka. Selain itu juga, ibu bapa boleh menggunakan pantun sebagai medium untuk mendidik anak-anak mereka, sama ada memberi nasihat ataupun teguran. Sebagai contoh, Pak Ali pergi menjala, ikan dijala di tepi kali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Media massa terbahagi kepada 2, iaitu media cetak dan media elektronik. Pihak berkuasa boleh menganjurkan pertandingan mencipta pantun menggunakan media massa. Selain itu juga, stesen penyiaran swasta seperti Media Prima Berhad dan Astro boleh terbitkan suatu rancangan yang menekankan penggunaan puisi Melayu ini. Di samping itu, siaran radio juga boleh menyelitkan penggunaan puisi dan pantun dalam segmen tertentu bagi mengekalkan kedudukan puisi Melayu sehingga ke hari ini. Peranan yang terakhir iaitu peranan kerajaan. Dalam usaha kerajaan memartabatkan semula puisi Melayu ibarat serampang 2 mata. Hal ini demikian kerana inisiatif yang diambil oleh kerajaan adalah untuk mengekalkan khazanah seni warisan budaya sejak turun-temurun lagi. Di samping itu, komitmen kerajaan dalam menjayakan usaha ini perlu untuk mendidik masyarakat pada masa kini agar tidak lupa akan asal-usul mereka tak kala menjadi panduan hidup. Oleh itu, pihak kerajaan boleh menganjurkan pelbagai pertandingan seperti pertandingan bersyair dan menulis puisi. Pihak kerajaan juga boleh menyediakan hadiah yang lumayan sebagai tanda untuk menarik perhatian pihak masyarakat. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan saya. Saya harap apa yang kami kongsikan ini sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita semua untuk mengekalkan kedudukan dan kedaulatan puisi Melayu itu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.